Yo, sahabat kawan semua, harap kawan semua jaga dengan baik. So, hari ni cerita sikit tentang motosikal purba yang I sudah memiliki sekarang. So, kawan-kawan tengok video sebelum ni, memang ada cerita sikit tentang 6N warna merah ni. Cuma sekarang kawan tengok ada beberapa perkara yang I dah kasih bikin sikit, kasih jajan sikit lah, kasih cantik sikit lah. Bekas let's face it lah, motosikal dah lama kan. So dia punya design macam agak tua sikit lah. So I buat beberapa perkara untuk nampak lagi cuna sikit, okay? Nampak lagi muda lah sikit. Walaupun dia tak berapa muda lah, tapi tak adalah macam motor abah-abah sangat. Nak nampak ranggi sikit lah. Jadi sekarang I berada di kaki genting. So I nak merasa motor ni, layan corner sikit kat kaki genting. Dan sambil itu I akan ceritalah kenapa I membeli motosikal ini. Alright, jom guys. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So hari ni petang, orang lain semua balik kerja, balik rumah. Kita pergi merayau. Okay, seriously sebenarnya semenjak I beli motosikal ni, I sibuk lah. And then let's say hujan lah. So memang susah nak cari time untuk layan sana sini. So nak dekat sebulan ke, sebulan dah ada motosikal ni, sebulan kot. Tapi I tak dapat naik ke puncak genting lagi. So hari ni I akan cuba, kerana cuaca yang sangat best, menarik hari ni. I rasa memang relaxing. Dan I pun sebenarnya tertanya-tanya bagaimanakah rasanya handling motosikal ni. Semenjak I membeli motosikal ni, I tak dapat rasa lah handling. So cara I merasa handling motosikal ialah dia punya cornering, dia punya braking, bukan dia punya top speed lah sebenarnya. Jalan kat Genting ni I rasa paling sesuai, yang dekat dengan kawasan I tinggal lah, untuk rasa karakteristik motosikal ini. Jalan ni bukan untuk I layan kau-kau tapi bagi I paling best bila naik bukit, turun bukit. You rasa dia punya throttle response, you rasa dia punya braking, you rasa dia punya suspension. So jalan-jalan sebeginilah I akan lebih familiar dengan motosikal ni. Jikalau korang ikuti channel I, memang dah buat review lah tentang motosikal ni. Masa tu I tak tukar jajan-jajan ni lagi. I tak buat banyak pun dengan motosikal ni. Kasih jajan untuk kasih dia cantik lebih sikit je. Jadi pada tahun 2027, adakah motosikal Yaris 6F, Yaris 6N ni masih berbaloi? Dia ada model baru lah kan, yang Z650, yang lebih nimble, yang lebih kira up to date lah penampilan dia dengan dia punya spek dia. Bagi saya, yes, to be honest lah kan, sekarang ni zaman motosikal Cina tau. Dan motosikal Cina semua sebenarnya murah, dan korang dapat spek-spek yang gila kau best tau. Jadi oleh sebab itu, motosikal-motosikal Jepun second hand value semua turun. Especially motosikal yang lama macam ni lah. No doubt about it, motosikal ni memang motosikal lama, dia bukan baru. Teknologi dia pun lama. Jadi kenapa I beli motosikal ni? Dia macam I beli second hand je tau. So motosikal ni sebenarnya kalau dalam pasaran, kalau kau tengok kat Mudah ke, kat Facebook ke apa ke, dia punya anggaran dia antara 8,000 hingga 12,000 orang boleh dapat motosikal ni tau. Itu adalah price range motosikal Jepun 250 second hand, dan juga price range motosikal Cina. Ada yang kau beli baru dengan price range. Tapi ni 650. Jadi bagi I agak berbaloi lah motosikal ni sebenarnya. Walaupun mileage motosikal ni tinggi dan dia dah tua, tapi seriously owner yang sebelum ni, dia memang jaga motosikal ni. Dia tak nampak macam motosikal mileage 100,000 lah, seriously. Kerana honestly, seriously, macam I sebenarnya nak motosikal daily yang best. Masalah dengan I ni jenis kalau free je pergi lunch kat Kuala Kubu Baru, lepas tu dinner naik Genting. So oleh sebab itu I suka sangat naked bike tau. Tapi naked bike yang let's say kalau korang CC lagi besar dari 50 ke atas lagi best.
So bagi saya Year 6N ni memang fit the bill lah. Pasal dia slim je tau. Dia macam 250 je korang rasa. Okay. Dan untuk I 5 kaki 10, memang dia punya cabin space pun yalah, okey lah. Dia tak seluas je, korang boleh rasa sempit jugalah kalau lama-lama duduk. Tapi motosikal ni I boleh pergi town, I boleh pergi jalan-jalan macam ni, I boleh pergi long distance sikit tau. Dia just nice. Dia in between. Dia tak adalah se-comfort kalau kau nak long distance. Dan kalau kau nak pergi KL lah betul celok-celok, dia sebenarnya berat lah, tapi dia boleh buat. Okay. Tak kisahlah korang rider yang sangat skill ke apa ke, tapi dia menyenangkan hidup lah. Dia macam motor semua alam lah. Dan sebenarnya I suka sangat-sangat Parallel Twin punya engine karakteristik. So bagi I dia cukup bagus lah untuk daily jalan jauh. Dia engine yang macam bunyi malas, korang tak payah stres. Jadi saya pun terus decide untuk membeli motosikal ni daripada kawan saya. Dan finally hari ni cuaca agak menarik. Saya rasa macam nak enjoy udara bukit. Kalau I boleh naik sampai atas. Belakang ini ada kes motosikal tak boleh naik genting. Seperti korang nampak, macam korang naik weekday macam ni sorang-sorang, tak rev-rev, boleh je naik. Okay, bagi saya lah kan, 250cc hingga 800cc adalah mid-range size punya motosikal tau. Korang up lebih sikit je pada 800, saya rasa dah jadi 1000cc. Oh, itu semua sudah enjin besar. So memang zaman sekarang kebanyakan orang mencari mid-range bike lah. So korang bawa slow pun tak sengsara, korang bawa laju pun tak sengsara. So it's just nice lah. Tapi maintenance je pun just nice juga kan. Korang tengok video semua ni, maintenance no matter what 250 ke atas memang lain gila. Okay, cuma kegunaan korang lah. Jadi bagi saya, bukan saya bukannya beli motor baru, saya beli motor second hand kan. I rasa sangat berbaloi, sebab tu lah I beli. Jadi back to motosikal lah, dengan harga motosikal kan. Sekarang kan korang boleh beli banyak tau motosikal Jepun second hand yang semakin murah tau, semakin berbaloi tau. Kerana motosikal China semua murah dan dapat banyak specs, so harga motosikal second hand memang jatuh tau. So korang boleh dapat banyak bargain. Dan no matter what, motosikal Jepun quality dia dengan parts dia memang melambak. Still anywhere lah compare dengan on average motosikal daripada China. Bukannya motosikal daripada China tak bagus, cuma kalau korang cari motor second hand lah, okay, korang boleh dapat cc besar. Kalau baru, lain cerita lah. Sekarang ni adalah the best time untuk penunggang motosikal, kerana korang ada banyak gila options tau. Dan korang ada banyak gila facilities tau untuk membeli motosikal ni. Korang ada bank loan, shop loan, everything. Korang nak beli cash. So macam-macam jenis option bikes yang korang boleh beli sebenarnya. Jadi inilah motosikal saya yang terkini iaitu Kawasaki ER6N, motor purba yang agak lama ni. Tapi bagi saya sangat enjoy. Naik bukit pun power cukup je. Memang just nice lah. Kalau tayar belakang dia kondisi dia lagi best, tak adalah botak sangat kiri kanan, boleh Aileen lagi. Kita tengok pot favorite saya, favorite
Jadi ada sampai ke Puncak Genting dengan motosikal purba baru saya. Motosikal purba baru. Motosikal lama baru. Motosikal saya ke Puncak Genting. Kau tengok originally review motosikal ni, dia lagi basic sikit lah. Dia memang design apa-apa sikit. Tapi saya rasa saya kasih cantik sikit-sikit sana sikit dengan bajet yang sangat ciput, bagi saya nampak okey lah. Okay, motosikal lama kan, so ada polish, ada bersihkan semua untuk nampak dia lebih baru. First kali tukar ialah dia punya windscreen. Yalah, bila dah lama dia punya windscreen kan mesti cala-cala, pudar sikit. So bila kau tukar baru je, terus nampak lain lah, serlah sikit. Kedua ialah tangki dia. Saya suka sangat bila orang letak tank pad ni. Yang ketiga, biasalah hujung ni kasih mantap sikit dengan phone holder. Oh, ini wajib. Tetapi dia punya side mirror yang terlampau best. Kawasaki punya side mirror yang seluruh dunia kau boleh nampak, okay? Dia terlampau capang. Jadi tukar yang ni punya lah. Don't worry, semua link-link ada dekat video ni. Kat Shopee saya beli. So, biasalah stiker-stiker yang akan letak cover sikit dia punya cala bala dia. Tayar basically colour kan, dia punya Bridgestone tu, so dia nampak lagi ranggi. Dan juga akhirnya ialah ini dah pudar warna putih jadi warna grey, jadi cat warna hitam ya. So terus saya rasa nampak okey lah. Apa kata korang? So jadi saya nak summarize kenapa saya beli motosikal ni ialah kerana saya rasa kondisi dia sangat-sangat berbaloi. Dan in terms of dia punya engine, karakteristik Prada Twin memang saya suka daripada dulu sampai sekarang. Dia bukan engine yang power, yang torque gila-gila punya, tak. Dia sebenarnya macam bagi saya karakteristik engine yang sangat malas, tapi user friendly dan usable. Thank you to China Bikes. Japanese bikes are dropping price. So tu yang best tu. Masuk second hand market, memang motosikal Jepun turun harga kau siap. Korang memang boleh beli banyak choice motosikal korang ada zaman sekarang ni. Dan banyak facilities tu korang beli motosikal. Korang ada bank loan, korang ada shop loan, apa semua senang lah. Basically choices korang lagi banyak lah. So sebenarnya abad ni, zaman ni paling best untuk korang jadi biker. So di sini lah kita punya video ni. Korang semua enjoy video ini. Do hit like button and smash subscribe button guys. Ciao.